Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur bersama saya Crispin Fowler. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada delegasi Kesatuan Eropah EU ke Malaysia di Astana Negeri Sarawak di Kuching pada Jumaat. Kunjungan yang diketuai oleh Duta Besar EU ke Malaysia, Michaelis Rokas, itu bertujuan untuk menzahirkan ucapan tahniah kepada Tun Dr. Wan Junaidi di atas pelantikan beliau sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sarawak yang baharu. Delegasi tersebut terdiri daripada seramai 15 orang yang merupakan duta negara-negara Eropah ke Malaysia. Rombongan delegasi berkenaan juga telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg, di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia. Sebelum itu, Tun Dr. Wan Junaidi turut menerima kunjungan hormat daripada Setiausaha Agong Higher Committee of Human Fraternity, iaitu sebuah organisasi di bawah naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Datuk Dr. Khalid Ghanim Al-Ghaib. Datuk Dr. Khalid Ghanim merupakan mantan Duta Emiriyah Arab Bersatu UAE ke Malaysia selama 6 tahun bermula Februari 2017 sehingga tahun 2023. Untuk rekod, Tun Dr. Wan Junaidi dilantik sebagai TYT Sarawak yang ke-8 bagi menggantikan Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud pada 26 Januari 2024 dan secara rasmi mengangkat sumpah jawatan pada 29 Januari 2024. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak RM23,425,726.90 sebagai bayaran pampasan kepada 70 orang penerima dari Sungai Batu Depot bagi pengambilan balik tanah untuk projek pembangunan pengangkutan awam dan sistem transit aliran autonomi ART. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, jumlah keseluruhan pampasan itu telah dinilai sewajarnya oleh Jabatan Tanah dan Servis Sarawak berdasarkan tanaman, struktur binaan dan saiz tanah yang terlibat mengikut nilai semasa. Menurutnya, sebanyak 81 cek pampasan tanah telah diserahkan bagi melaksanakan projek pembangunan infrastruktur tersebut. Dan ini adalah selaras dengan peruntukan yang sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri bab 81 dan perkara 13 perlembagaan persekutuan. Dalam Kanun Tanah Negeri bab 81 dan perkara 13 perlembagaan persekutuan, iaitu antara lainnya menyebut tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang mencukupi. Kita tidak akan menindak. Kalau dia ada bukti dan tanah itu perlu kita ambil untuk kita melaksanakan projek-projek untuk kegunaan awam, untuk kita meningkatkan lagi kesejahteraan hidup masyarakat. Nilai tanah kita jauh meningkat jika kita banding dengan berpuluh-puluh tahun dulu. Ianya meningkat disebabkan oleh perancangan kerajaan. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis penyerahan cek pampasan tanah tersebut di Dewan Auditorium Bangunan Yayasan Sarawak di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak menyatakan harapannya agar kesemua penerima berkenaan menggunakan wang pampasan dengan bijak sama ada melalui pelaburan dalam infrastruktur, pendidikan mahupun projek pembangunan masyarakat. Saya harap kita gunakanlah wang pampasan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakannya untuk pastikan pelajaran anak-anak kita dapat diberi tumpuan. Kerana hari ini
serba-serbi berubah. Ya. Pelabur-pelabur pun yang datang, banyak pelabur-pelabur yang membuat pelaburan sekarang ini menggunakan teknologi baru. Premier dah cakap tentang digital economy, AI, macam-macam. Ya. Pelabur-pelabur dia menggunakan teknologi baru. So, kita mahu anak kita ada pelajaran, ada kemahiran. Ya. Justru katanya menerusi inisiatif seperti ini, ia jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha memberikan kemudahan kepada rakyat agar tiada siapa yang merasakan dirinya ketinggalan daripada arus pembangunan. Hadir sama dalam majlis itu ialah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Pengarah Tanah dan Servis Sarawak, Datu Abdullah Julaihi, Penguasa Tanah dan Servis Sarawak, Bahagian Kuching, Senior Alfian Bawi dan tetamu yang lain. Manakala di Sibu, seramai 140 orang pemilik tanah yang terlibat dalam projek bekalan air luar bandar BALB kawasan Nibong Tada menerima bayaran pampasan berjumlah 1.4 juta ringgit. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, pembayaran pampasan itu dilakukan mengikut perundangan yang ditetapkan. Tegasnya pengambilan tanah untuk pembangunan infrastruktur merupakan suatu perkara yang tidak dapat dielakkan bagi memastikan projek pembangunan itu dapat dilaksanakan demi kepentingan awam. Fungsi Jabatan Tanah dan Sawit ini supaya pembangunan infrastruktur, terutama sekali jalan raya, keduanya jambatan, ketiganya telekomunikasi, dan banyak-banyak lagi, dan air dan api kita itu. Ini merupakan prasyarat untuk kita membangunkan negeri dan negara kita supaya kita dapat berinteraksi, kita boleh menganjung nama ke penemu kita, nama tanaman boleh dihantar ke pasaran. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek pampasan dan warta rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri di Sibu pada Khamis. Dalam majlis itu, seramai 61 penerima dari 61 rumah panjang komuniti IBAN menerima warta rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 KTN melibatkan kawasan Maung Kelimut, Macan dengan keluasan 3,673 hektar. Sementara itu, Datuk Len memberitahu, Kerajaan negeri akan meneruskan program pengukuran tanah Hak Adat Bumi Putra NCR, inisiatif baharu dan kerajaan menjamin hak rakyat terhadap tanah NCR ini. Di Matu pula, Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP berjumlah RM222,000 telah diserahkan kepada Masjid Surau serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di daerah Matu. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, geran MRP itu diserahkan awal bagi memberi ruang untuk para penerima merancang dan mengadakan sebarang aktiviti pada tahun ini. Menurutnya, mereka juga diingatkan agar menggunakan geran yang diluluskan oleh kerajaan mengikut permohonan yang dikemukakan sebelum ini. Pihak saya insya-Allah beri komitmen yang penuh. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada keperluan untuk bantuan peruntukan bagi menjalankan aktiviti kemasyarakatan, bolehlah buat plan untuk program sepanjang tahun dan insya-Allah kita akan usahakan bantuan-bantuan yang perlu bagi memastikan aktiviti-aktiviti kebajikan terus diperbanyakkan di daerah Matu. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan geran MRP di Pejabat Daerah Matu pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoring itu menambah, perbelanjaan yang dilakukan menerusi geran yang diterima perlu direkodkan dalam laporan perbelanjaan dan dihantar kepada pihak pusat Hikmat Wakil Rakyat.
Beralih ke paparan yang seterusnya. 3 pusat pemindahan sementara PPS iaitu 2 di Kuching dan sebuah di Bau dibuka pada Jumaat bagi menempatkan seramai 71 mangsa yang terjejas akibat banjir. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media memberitahu, setakat jam 2 petang PPS Dewan Aripiang Kampung Sinar Budi mula dibuka pada jam 11.15 pagi dan menempatkan seramai 29 mangsa daripada 7 keluarga. Manakala di PPS Dewan Masyarakat Stapok juga dibuka bagi menempatkan 8 keluarga yang melibatkan 20 mangsa. Manakala PPS Dewan Kampung Segong di daerah Bau turut dibuka pada jam 11.30 pagi bagi menempatkan 2 keluarga melibatkan 6 mangsa. Selain itu, Sekretariat JPBNS juga memaklumkan 5 keluarga yang terjejas akibat ribut telah berpindah ke PPS Balai Raya Kampung Asyakirin, Bintulu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Crispin Fowler. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS dengan paparan Majlis Penyerahan Cek Pampasan Tanah oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Dewan Auditorium Bangunan Yayasan Sarawak di Kuching pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.